Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada lecturer kita Dr. Musaidah dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami akan membentangkan bab 6 iaitu Perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban Malaysia. Saya Syafiqah Sana akan membentangkan sejarah, definisi serta konsep bagi perlembagaan. Lambang Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Jata Negara Malaysia merupakan lambang rasmi Kerajaan Malaysia yang diperkenankan dan diwartakan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1952. Perlembagaan bermaksud satu dokumen yang mengandungi semua peraturan dan undang-undang dasar. Ia juga bermaksud kumpulan undang-undang yang diwujudkan bertujuan untuk mengendalikan kerajaan yang memerintah dengan licin dan saksama. Seterusnya, konsep perlembagaan. Konsep bagi jati diri merupakan sesuatu yang melambangkan kepribadian kita, dan konsep bagi negara bangsa ialah sebuah negara yang mempunyai kedaulatan di mana semua rakyatnya disatukan oleh ikatan-ikatan seperti bahasa, budaya, nilai-nilai dan lain-lain yang membentuk bangsanya. Setelah itu, saya akan membentangkan sejarah perlembagaan. Asas Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Berikutan kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya persekutuan pertama pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman Putra telah dipilih sebagai Ketua Menteri kita yang pertama. Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merupakan langkah pertama ke arah membentuk kerajaan sendiri selepas Britain bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu kita pada 1956. Untuk tugas penggubalan perlembagaan, Kerajaan British telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa kerja yang terdiri daripada Wakil Kerajaan British sendiri, Penasihat Majlis Raja-Raja, serta pemimpin-pemimpin parti. Pada Januari 1956, Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk membincangkan soal penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan merundingkan Tarikh Kemerdekaan untuk negara Malaysia. Dan pada Mac 1956, satu Suruhanjaya Perlembagaan diketuai oleh Red telah ditubuhkan untuk merangkah dan meneliti Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya tersebut telah mendapatkan pandangan parti-parti politik, persatuan-persatuan bukan politik, dan individu tentang bentuk negara dan bangsa bagi negara Malaysia. Dalam proses runding cara itu, satu memorandum daripada Parti Perikatan telah mendapat keutamaan. Memorandum berkenaan yang disebut sebagai Pakatan Murni ialah persetujuan secara bertolak ansur demi kepentingan bersama serta persetujuan menghormati hak-hak orang lain. Menyentuh 5 perkara utama iaitu kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu, dan kerakyatan sama rata. Perlembagaan yang digubal Suruhanjaya Red ini diiktiraf Jawatan Kuasa Kerja sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mulai tarikh kemerdekaan negara kita iaitu pada 31 Ogos 1957. Dan beberapa peruntukan Perlembagaan Persekutuan telah dipindah dan nama negara ditukar kepada Malaysia apabila Sabah dan Sarawak menyertai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1963. Assalamualaikum dan selamat pagi. Seterusnya ialah 6.2 iaitu perlembagaan sebagai tiang seri dan juga tapak integrasi. Berikut adalah tujuan dan juga kepentingan dalam menjadikan perlembagaan sebagai paksi utama dan juga tapak integrasi. Yang pertama iaitu mengikat masyarakat untuk merujuk kepada satu undang-undang yang sama untuk sesuatu masalah supaya tidak bercanggah antara satu sama lain. Ini merujuk kepada perkara-perkara seperti bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga agama Islam sebagai agama persekutuan. Berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1955
1957 dan juga Perlembagaan Malaysia 1963 dinyatakan bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan bahasa Melayu ini akan kekal menjadi bahasa persekutuan seperti yang telah diperuntukkan oleh Parlimen. Beralih kepada agama Islam pula, iaitu agama Islam sebagai agama persekutuan. Ini tidak bermaksud bahawa agama-agama selain agama Islam tidak boleh diamalkan. Perlembagaan Persekutuan menyatakan, walaupun agama Islam ialah agama bagi persekutuan, namun begitu, agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Ini merujuk kepada kebebasan agama, iaitu setiap individu mempunyai hak dalam menganuti dan mengamalkan agamanya. Seterusnya iaitu kepentingan yang kedua, iaitu menjamin kestabilan politik dan juga sistem pentadbiran negara. Penguatkuasaan Akta Majlis Keselamatan Negara MKN 2016 yang memperuntukkan penubuhan badan yang dipanggil MKN yang membolehkan pihak kerajaan untuk mengisytiharkan kawasan keselamatan atau menjelaskan kuasa-kuasa khas pasukan keselamatan di kawasan keselamatan dan juga perkara-perkara yang berkaitan. Keberkesanan akta ini dapat kita lihat ketika pengurusan kes penularan COVID-19 di Malaysia. Yang ketiga, iaitu menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Ini merujuk kepada hak asasi rakyat seperti kebebasan bersuara. Namun begitu, kebebasan bersuara ini masih tertakluk kepada peruntukan Akta Hasutan dan juga beberapa akta yang lain. Hak rakyat dalam bersuara sememangnya tidak dapat dinafikan, terutamanya bagi sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Namun begitu, walaupun setiap rakyat dibenarkan untuk meluahkan pendapat dan juga pandangan mereka masing-masing, namun ia masih di bawah undang-undang. Sebagai contoh, dalam menyuarakan pendapat, sekiranya berlaku unsur hasutan yang boleh menghuru-harakan keharmonian masyarakat, individu tersebut masih boleh diambilkan tindakan yang sewajarnya. Provokasi dalam hak bersuara adalah satu perkara yang patut dielakkan, terutamanya provokasi yang boleh membangkitkan isu-isu sensitif seperti isu perkauman dan segala perkara yang boleh membangkitkan hasutan yang seterusnya boleh mengancam keselamatan dan juga kesejahteraan rakyat. Seterusnya ialah dengan melindungi kepentingan semua kaum dengan jaminan keadilan sosial antara kaum. Perbuatan subversif di sini adalah merujuk kepada segala tindakan yang boleh memudaratkan ketenteraman awam. Demi melindungi kepentingan semua kaum dengan jaminan keadilan sosial di antara kaum, mana-mana perbuatan ataupun perkataan yang boleh menimbulkan perasaan niat jahat dan juga permusuhan di antara kaum yang berlainan ataupun golongan penduduk yang berlainan yang mungkin kelak akan menyebabkan keganasan, maka apa-apa peruntukan undang-undang ataupun tindakan yang bermaksud untuk memberhentikan atau mencegah perbuatan subversif ini adalah dibenarkan dan sah, walaupun peruntukan itu tidak selaras dengan mana-mana peruntukan yang telah sedia ada. Salam sejahtera, saya Janet Weni dan saya akan membentangkan konsep dan keperluan tapak integrasi. Konsep tapak integrasi.
Integrasi ialah gabungan dua atau beberapa kaum menjadi satu kesatuan yang utuh. Ia juga boleh dirujuk kepada proses penyatuan masyarakat berbilang kaum, daerah, wilayah tempat tinggal, budaya adat bersam, cara hidup, latar belakang, kepercayaan dan pegangan agama yang berbeza seperti di Malaysia. Keperluan tapak integrasi. Tapak integrasi diperlukan untuk menyatukan kelompok-kelompok masyarakat di negara kita. Penyatuan kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza merupakan nilai yang penting untuk menjaga perpaduan rakyat. Penyatuan rakyat juga untuk mengekalkan kemerdekaan yang negara kita peroleh pada tahun 31 Ogos 1997. Unsur tapak integrasi. Integrasi wilayah mengurangkan jurang, perbezaan pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah yang maju dengan yang mundur. Kedua, integrasi ekonomi, usaha untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik. Ketiga, integrasi kebudayaan, iaitu usaha untuk membentuk satu kebudayaan kebangsaan. Keempat, integrasi sosial, usaha menyatupadukan rakyat melalui program sosial. Kelima, integrasi pendidikan, mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan sempurna dari intelek, jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, integrasi politik, usaha menyatukan rakyat melalui kerjasama dan pembahagian kuasa politik. Seterusnya, platform integrasi. Terdapat 3 tahap tapak integrasi. Pertama, makro atas ke bawah. Kedua, miso bawah ke atas. Dan ketiga, mikro inisiatif akar umbi. Pertama, makro atas ke bawah. Ia dikenali sebagai peranan kerajaan di mana ia meneliti tentang perlembagaan, persekutuan, perancangan Malaysia dan rukun tetangga. Kedua, miso bawah ke atas, peranan NGO dari segi agihan dan pantauan pembangunan. Dan ketiga, mikro inisiatif akar umbi, peranan rakyat. Makro, peranan kerajaan. Raja berperlembagaan menjadi simbol perpaduan kepada rakyat. Bahasa ibunda boleh dipelajari, agama lain diamalkan dan perkara 153 menjamin kepentingan minoriti lainnya. Di sini kita dapat melihat bahawa keluhuran perlembagaan dalam prinsip rukun negara penting sebagai ejen penyatuan masyarakat berbilang kaum. Ini juga merujuk kepada perkara 8 perlembagaan persekutuan untuk menjamin hak kesamarataan yang amat penting bagi mengelakkan berlakunya diskriminasi antara kaum. Dengan adanya peranan kerajaan seperti ini, setiap warga Malaysia perlu menghormati, menghargai, serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara untuk mengelakkan kucar-kacir antara rakyat. Dan demi mencapai kesatuan ini, rukun negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 yang mengandungi 5 prinsip rukun negara pun wujud untuk kesejahteraan negara yang kita capai sehingga kini. MISO sebagai NGO sosial, NGO keselamatan dan hak asasi, dan NGO pendidikan dan keagamaan. Peranan NGO memainkan peranan besar terutama dalam sektor yang tidak dapat dipenuhi dengan perkhidmatan kerajaan. Ia disebut sebagai sektor ketiga yang membantu menyelesaikan masalah negara dan menangani pelbagai keperluan sosial termasuk isu kemiskinan dan pengangguran. 3 peranan NGO yang sering dikenali dalam negara Malaysia ialah aspek sosial, MyKasih, aspek keselamatan dan hak asasi, Tenaga Nita, dan aspek pendidikan dan keagamaan, Yayasan Sejahtera.
Untuk mikro pula, fokus lebih kepada peranan masyarakat, di mana setiap rakyat Malaysia apabila musim perayaan sentiasa mengadakan rumah terbuka ataupun majlis. Di sini juga dapat dilihat setiap etnik di Malaysia akan sering mengunjungi ke rumah jiran walaupun berlainan etnik, dan setiap etnik sangat menitik beratkan ciri sensitiviti yang ada pada agama seperti makanan yang dihidangkan dan cara berpakaian. Di sini kita juga dapat memahami pada zaman globalisasi ini, masyarakat bukan Melayu mula menerima budaya orang Melayu dari segi pakaian dan makanan. Contohnya, pakaian baju Melayu dan baju kurung digayakan oleh bukan Melayu. Kini terdapat juga taman-taman perumahan dipenuhi oleh pelbagai etnik bagi mengeratkan hubungan antara satu sama yang lain melalui aktiviti setempat. Peranan rukun tetangga pula dapat menggalakkan hubungan kaum dan integrasi nasional serta meningkatkan kualiti kehidupan melalui perkhidmatan sosial terutama kepada golongan pendapatan rendah, kurang upaya dan sebagainya. Dan akhir sekali, rakyat bersatu dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam memerangi wabak COVID-19. Di mana tapak integrasi tidak rasmi dapat dilihat pada masyarakat yang mengingati dalam aspek penjarakan sosial dan menghormati pasukan keselamatan dan anggota barisan hadapan, serta bersedia menawarkan diri sebagai sukarelawan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Surhana binti Lenus dan topik akhir pada hari ini adalah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Sifat Perlembagaan Persekutuan secara simboliknya adalah sebagai kontrak sosial kerana terkandung di dalamnya pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat Malaysia. Pertama sekali, sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah pada hari kemerdekaan iaitu 31 Ogos 1957. Manakala pada Hari Malaysia pada 16 September 1963, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan sering ditafsir oleh pelbagai pihak mengikut kefahaman dan kepentingan masing-masing sehingga mendatangkan cabaran, bahkan juga perbezaan dan percanggahan. Walau demikian, setelah lebih 60 tahun perlembagaan itu wujud, masyarakat Malaysia kekal dengan aman dan makmur hingga ke hari ini. Beralih ke slide seterusnya ialah Perlembagaan Persekutuan mengandungi 131 perkara dan 16 bahagian antaranya ialah bahagian 1 iaitu negeri-negeri, agama dan undang-undang bagi persekutuan di mana negeri-negeri persekutuan terdiri daripada Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Selepas itu, Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perlembagaan adalah undang-undang utama persekutuan dan undang-undang yang tidak mengikut perlembagaan adalah tidak sah. Bahagian 2 adalah kebebasan asasi di mana rakyat Malaysia bebas dari perhambaan dan wujudnya kesamarataan di sisi undang-undang.
Diberikan kebebasan bergerak, bercakap, berhimpun dan bersekutu serta diberikan kebebasan beragama kerana Malaysia mempunyai pelbagai agama, adat dan budaya masing-masing. Rakyat Malaysia diberikan hak berkenaan dengan pendidikan serta memiliki harta. Bahagian ketiga adalah mendapat kewarganegaraan apabila dilahirkan di Malaysia. Selepas itu, apabila seseorang wanita asing berkahwin dengan seorang lelaki warganegara Malaysia atau mempunyai seorang ibu atau bapa yang berwarganegara Malaysia, akhir sekali tinggal secara sah di dalam negara ini untuk suatu masa yang ditetapkan. Bahagian keempat adalah persekutuan di mana panduan berasaskan kepada sistem kerajaan di Malaysia. Bahagian kelima adalah negeri-negeri di mana setiap negeri mempunyai perlembagaannya sendiri dan badan perundangan yang dikenali sebagai Dewan Undangan Negeri serta raja-raja dan yang di-Pertuan Negeri mempunyai hak dan keistimewaan masing-masing. Bahagian keenam adalah perhubungan antara persekutuan dengan negeri-negeri, iaitu pembahagian kuasa di antara persekutuan dan kuasa eksekutif, juga menerangkan pembahagian beban kewangan negeri serta hak tanah serta melibatkan pembangunan negara, siasatan, tinjauan dan perangkaan negeri. Selepas itu, Majlis Negara memberi kerajaan tempatan serta pemakaian bagi suku kaum negeri Sabah dan Sarawak. Bahagian ketujuh ialah peruntukan kewangan yang menunjukkan bahawa kerajaan tidak boleh mengenakan cukai atau membelanjakan wang kecuali melalui kuasa undang-undang. Bahagian 8 adalah pilihan raya di mana rakyat Malaysia mempunyai hak untuk mengundi pemimpin mereka. Bahagian 9 ialah badan kehakiman. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan dilantik dan bertindak. Bahagian 10 merangkumi anggota perkhidmatan awam yang berkhidmat untuk kementerian serta kerajaan persekutuan dan negeri. Bahagian 11 adalah kuasa khas menentang perbuatan subversif. Parlimen mempunyai kuasa untuk mengubah undang-undang yang boleh membelakangi hak-hak lain dalam perlembagaan semasa darurat atau atas sebab-sebab keselamatan awam. Bahagian 12 adalah am dan pelbagai. Ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan peribumi Sabah dan Sarawak. Bahagian 13 ialah perlindungan tambahan bagi negeri Sabah dan Sarawak. Peruntukan khas diberikan buat Sabah dan Sarawak. Bahagian 14 ialah peruntukan sementara dan peralihan di mana undang-undang yang digubal sebelum merdeka masih berkuat kuasa sehingga Parlimen mengubal undang-undang baharu. Bahagian 15 adalah kecualian bagi kedaulatan dan raja-raja. Ini menunjukkan bahawa kedaulatan, kuasa prerogatif dan bidang kuasa raja-raja dipelihara. Akhir sekali adalah bahagian 16, prosiding terhadap yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja harus dibawa di hadapan mahkamah khas. Akhir sekali adalah rukun negara. Perlembagaan mengandungi asas-asas persetujuan dan persefahaman antara pelbagai bangsa yang hidup di negara ini. Selain mengiktiraf hak warga negara semua bangsa,
Ia juga memberikan kedudukan istimewa kepada orang Melayu dan Bumiputera, bahasa Melayu, agama Islam dan Sultan-Sultan Melayu merupakan penduduk dan pemerintah asal serta agama yang diamalkan kaum Bumiputera Tanah Melayu. Sebarang usaha membelakangkan perlembagaan tidak dibenarkan kerana tindakan itu menyalahi undang-undang. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 susulan peristiwa 13 Mei 1969 yang mengandungi 5 prinsip, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. I'm being nice. Thank you. I said thank you! Thank you!